Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Rahman, alhamdulillah ya Rahim. Alhamdulillah kita dapat mendirikan salat maghrib berjemaah di dalam rumah Allah ini. Alhamdulillah kita masih hidup lagi. Alhamdulillah kita masih mendirikan salat dan masih beriman kepada Allah SWT. Dan malam ni terima kasih pada pihak masjid kerana sudi menjemput saya. Pandai tidak, bijak pun bukan, cuma ada sedikit pengetahuan yang boleh saya kongsikan. Mudah-mudahan kita dapat amalkan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati tuan pengerusi majlis, tuan imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Malam ni saya datang daripada Seri Gombak ke Shah Alam. Bukanlah niat untuk mengajar orang-orang di sini. Saya datang daripada Gombak ke Shah Alam pada malam ni langsung, tak ada niat nak mengajar. Dalam sisa saki-baki umur saya yang tinggal, saya cuba sedaya upaya bukan mengajar tapi mengajak. Jom sama-sama kita mengamalkan Islam yang syumul. Jom sama-sama kita penuhkan saf, rapatkan saf, dan jangan berpecah belah. Umat Islam kalau berpecah belah, kita akan lemah, malah lebih teruk daripada lemah, sangat lemah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, jom kita sorot peristiwa Isra' Mi'raj. Mudah-mudahan ada pengajaran bersama-sama dan boleh menjadi iktibar untuk umat yang berada di zaman fitnah Dajjal. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'amdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, dan kami telah berkati sekelilingnya, dan kami telah tunjukkan sebahagian daripada kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang maha melihat lagi maha mengetahui. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom pujuk hati kita pada malam ni. Kita sama-sama ambil ibrah daripada Isra' Mi'raj. Ia ada 3 perkara. Saya akan ulang sepanjang saya ceramah beberapa kali. 3 perkara penting Isra' Mi'raj. Ibrah yang paling penting dalam Isra' Mi'raj ada 3. Pertama adalah solat. Kedua adalah ujian keimanan. Yang ketiga, menghiburkan hati, merawat duka cita, menyelesaikan masalah. 3 perkara utama. Bila awal ayat surah Isra' ni dia bercerita
Maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah. Ini perkataan pertama membatalkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham dah? Peristiwa Isra Mi'raj bukan cerita Nabi terror. Peristiwa Isra Mi'raj mencerita maha suci Allah, sucinya Allah daripada sifat bohong, sucinya Allah daripada sifat lemah, sucinya Allah daripada cacat celah. Kerana itu ayat pertama dimulakan dengan subhanallah, maha suci Allah, yang memperjalankan, yang menggerakkan. Saya pernah ceramah di Pasir Gudang. Di Pasir Gudang saya berceramah, tuan-tuan dan puan-puan. Ketika tu Maulidur Rasul. Orang Johor kalau sambut Maulidur Rasul bukan setahun dua, bukan sebulan dua, sampai 3-4 bulan, sampai nak masuk Ramadan dia sambut. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ketika saya berceramah 23 Januari 2016, tengah-tengah ceramah, Masya Allah tuan-tuan, tengah-tengah ceramah, pengerusi majlis macam tadi ni duduk depan saya. Tengah-tengah ceramah, saya cerita tentang kehebatan Rasulullah dan sunnah-sunnahnya, dan sunnah-sunnah Rasulullah yang ditinggalkan. Salah satunya ketika saya angkat ke tayap saya Al-Hijamah. Saya nampak pengerusi majlis duduk depan tu, tengah-tengah ceramah ni, dia senyum kat saya senyum kat dia. Dia pun tombang, jatuh, pom. Bila dia jatuh, nafas dia berbunyi kuat. Dia macam kerbau yang kena sembelih. Saya faham dia berhadapan dengan sakaratul maut. Saya pun keluar daripada stage, pergi ke dia. Orang sakarat, jangan baringkan dia macam ni. Susah dia nak melafazkan syahadah. Jangan letak bantal bawah tengkuk dia. Susah dia nak bernafas dan bersyahadah. Yang dipesan oleh guru saya, pangku macam ni, usap dada dia. Tak, usap dada dia. Allahumma yassir wala tu'assir wa tammim bil hayat. Ya Allah, mudahkanlah, jangan kau susahkan, dan akhirkan dengan kebaikan. Lepas tu baru ajar, bang, ikut saya bang, la ilaha illallah. Sekarang kita bernafas ikut hidung. Ketika ruh kita disentap dan digentap oleh malaikat maut, hidung tak menjalankan fungsinya dengan baik. Nafas melalui mulut, berebut nafas. Saya pun teringat pesan guru saya, jangan ajar macam tadi, bang, ucap la ilaha illallah, tak boleh. Susah. Di antara sakarat ni kegilaan berhadapan, sakit gila berhadapan dengan sakaratul maut. Jadi saya teringat guru saya pesan, pangku macam tu, usap dada dia, baca istighfar 3 kali, doa pada Allah, Allah mudahkan. Jadi saya ajar kat dia, bang, ikut saya bang. La, dia pun ikut. Tu dia sebut la lah, ilah. Tu dia sebut ilah lah, ha illallah. Dia menghembuskan nafas terakhir selepas solat isyak berjemaah dalam majlis ilmu.
dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa saya tutup mata dia tuan-tuan, mata putih pandang atas, saya tutup mata dia, saya dapat rasakan di dahi dia peluh-peluh dingin. Itu tanda kematian yang baik. Saya pun tutup mulut dia, tutup mulut dia yang termenganga tu. Dia senyum tuan-tuan, senyum. Allahu Akbar. Mati dalam majlis ilmu, syahid. Mati nak pergi menuntut ilmu, syahid. Mati balik menuntut ilmu, syahid. Ini mati dalam majlis ilmu, mati lepas solat isyak berjemaah. Solat isyak berjemaah, siapa yang dirikan solat isyak berjemaah, Allah bagi pahala umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Masya Allah, besar pahala dia. Sebab tu saya merayu, kalau boleh jangan tinggal solat isyak berjemaah. Andai malam ni kita dipanggil Allah, paling tidak isyak berjemaah kita dah dirikan, Allah simpati, Allah pilih kita ke syurga. Tuan-tuan, syahid tuan-tuan. Majlis berselawat atas Rasulullah, Allahu Akbar, berselawat ke atas Nabi tuan-tuan. Baru lepas selawat duduk meninggal dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan dia dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harap malam ni ada 7-8 orang meninggal dunia ketika saya ceramah, terutama yang bersandar di tiang-tiang dan di dinding-dinding tu. Ambillah nyawa mereka ya Allah, aku redha. Saya cakap macam melawak kan. Tahun 2017 2018 saya ada seorang kawan jemaah tabligh. Dia ni kawan daripada zaman saya muda lah. Bukan kawan zaman saya muda, kawan masa saya sihat dia kawan, masa saya sakit dia kawan. Masa saya sakit tahun lepas kemoterapi, saya pergi dekat ceramah. Sakit pun pergi dekat ceramah. Malam ni demam panas ni, rasa tak pun nak larat. Tapi insyaAllah sejam tu saya cuba habiskan. Tuan-tuan, apa berlaku dalam beramai-ramai kali, banyak kali saya ceramah, saya belum pernah dengar orang amin. Dia seorang amin. Amin ya Allah. Memang dia nak mati dalam majlis ilmu, mati solat isyak ataupun mati dalam keadaan baik, dia seorang je amin. Saya ingat lagi muka dia. Tahun lepas patutnya dia ikut umrah dengan saya, tapi dia lewat sikit, tak dapat. Tiba-tiba satu hari dia telefon, Ustaz, saya kat Madinah ni Ustaz, Ustaz tolong doakan saya dapat masuk raudah. Saya pun doa, ya Allah masukkan dia dalam raudah. Tiba-tiba dia dapat masuk raudah dan dia beribadah dengan bersungguh-sungguh dalam raudah hingga dia tak keluar dari raudah dalam keadaan bernyawa. Dia meninggal tuan-tuan ketika beribadah di Masjid Nabawi, dan dia meninggal dunia tu hari Jumaat nanti. Tuan-tuan yang sangka rumah tuan-tuan tu besar, cantik, indah, tuan-tuan tertipu dengan dunia. Tuan-tuan rasa selesa dengan kereta tuan-tuan yang mewah. Percayalah, tuan-tuan tertipu dengan dunia. Dia ni jemaah tabligh je, buat kerja kecil-kecil dia, berniaga, jual kayu sugi apa semua.
Dialah yang menyagungkan slipper ke kaki saya masa saya sakit. Papa saya ke kereta, dia seorang yang mengaminkan doa masa cerita ni. Dan Allah pilih dia. Mudah-mudahan dia tak lupa saya kalau dia ke syurga. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya bukan nak cerita tu. Saya nak cerita masa jenazah ni, saya lipat tangan macam ni, tangan dia melurut ke bawah, letak lagi, dia melurut ke bawah. Orang yang meninggal tadi, badan dia tegap. Lagi 3 hari nak sambut hari jadi yang ke-50 tahun. Seorang kontraktor kelas A yang hebat. Orang banyak tipu dia, banyak kontraktor menipu orang. Ni orang tipu dia dan dia halalkan. Masya Allah, Allah jemput dia dengan keadaan yang cantik. Tapi isu dia tuan-tuan ni, tangan ni dia tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak. Maha suci Allah yang memperjalankan. Tangan ni siapa yang gerak? Kita atau Allah? Kaki ni siapa yang gerakkan? Kita atau Allah? Allah. Ada tak orang ada tangan tak boleh gerak? Ada tak orang ada kaki, lengkap kaki dia, sehat kaki dia, tapi Allah tak izinkan bergerak? Ada lumpuh, stroke, tak boleh jalan. Orang mati ada kaki tapi tak boleh berjalan sebab Allah tak gerakkan. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang bangga dengan kekayaan dan kejayaan dia, dia kata ini hasil usaha saya, titik peluh saya, sebab tu saya berjaya. Orang ini menghampiri syirik, menghampiri syirik. Ramai orang lebih rajin tapi tak kaya, sebab Allah beri mana yang perlu, bukan mana yang dia nak. Sebab Allah tidak mahu mendatangkan kemusnahan pada dia. Jom, selesai. Jadi maha suci Allah yang memperjalankan siapa? Muhammad, Rasulullah, Habibullah. Tetapi kenapa dalam ayat ini dia cerita memperjalankan hambanya? Ini menunjukkan izzahnya Allah, haibarnya Allah, kehebatan Allah, bukan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham dah? Jadi peristiwa Isra Mi'raj bukan mukjizat tetapi kehebatan Allah. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digerakkan oleh Allah SWT pada waktu malam. Ulama tanya, kenapa tak siang? Orang nampak lagi real. Kenapa malam? Jawapan dia tadi, pertama penurunan solat, yang kedua menguji keimanan, yang ketiga apa dia? Untuk menyelesaikan masalah. Kita patah balik, memperjalankan lailan ni dia bukan laili sepanjang malam. Lailan ni ulama kata sebahagian malam. Ada ulama kaji lagi, bukan sebahagian malam ya ustaz, sebahagian 3/4 malam. Peranjat lebih kurang 1,5 jam, lebih kurang, wallahu a'lam, lebih kurang ulama cakap 1,5 jam. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, disebabkan peristiwa Isra Mi'raj inilah ramai yang murtad. Cuba bayang, daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa 1292 km, 460 meter. Kalau naik kenderaan paling laju jet 1,5 jam. Kalau jet yang ada kat 5, 2 jam lebih.
Itu baru Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit. Langit pertama pun tak ada satu angkasawan berjaya. Satelit Hubble yang ada kamera Chandra 3 pun tak boleh rekod. Yang setakat ni ilmu yang NATO ada, yang ada kat dunia ni, mengatakan ada 206 lebih kurang 214 juta matahari. Kita planet Malaysia, planet kita ni baru ada satu matahari, ada nebula, ada sistem suria, tapi ada planet-planet lain di nebula lain terdapat beratus juta matahari. Jumlah matahari yang dapat dicatatkan 214 juta matahari. Larat tuan-tuan, planet lebih kurang 200 bilion planet. Maha kayanya Allah. Satu orang saintis di Australia, dia buat kajian berapa banyak bintang selama 3 tahun. Dia mengira bintang di langit paparan malam di Australia. Dia kira-kira, tuan-tuan tahu berapa banyak? Mengikut Dr. Daniel kata, lebih kurang 700,000 syas trilion. Pernah dengar perkataan syas? Shut up pernah lah. Shut up you, ada. Tapi syas trilion saya pun tak pernah dengar. Tapi itu yang disebut dalam halakah, saya pun sebut lah, 700,000 syas trilion. Gila. Kalau dah ada 1 billion pun kita belagak, jangan cik pasal. Datang masjid, yang ada RM1 pun tak datang. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, bila Nabi balik naik langit pertama, jumpa Nabi Adam, Idris, Harun, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, jumpa Nabi-Nabi, pergi jumpa Allah, ambil solat, turun balik, kena tahan dengan Nabi Musa 9 kali, ulang alik jumpa Allah, turun balik ke Masjidil Aqsa, pergi ke Masjid Nabawi, pergi ke Masjidil Haram, cerita ke orang percaya ke? Orang Arab boleh percaya ke? Dan disebabkan peristiwa Isra' Mi'raj ini, ramai umat Islam ketika Nabi masih hidup di situ, walaupun Nabi 1000 tahun pada umat Islam, ramai umat Islam murtad, keluar daripada Islam sedangkan Nabi masih hidup lagi. Yang main peristiwa Isra' Mi'raj ni dan menguji keimanan umat Islam. Ini program tapisan daripada Allah nak membezakan orang yang benar-benar beriman ataupun munafikin. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanallah. Kenderaan paling laju ketika itu kuda yang digunakan oleh Abu Sufyan. Kumpulan yang pertama berdagang kalau menaiki unta sebulan, 2 minggu, 3 minggu. Tetapi kumpulan Abu Sufyan kebanyakan barang dagangan dibawa oleh kuda. Mereka pernah merekodkan perjalanan daripada Masjidil Aqsa ke Madinah, ke Masjidil Haram 3 minggu. Itu paling laju. Jadi macam mana orang boleh percaya lailan? Ada yang orang Islam berkata, aku tidak menyembah berhala dan tidak akan menyembah berhala. Aku yakin Allah Tuhanku, tetapi pada pandangan aku Muhammad dah gila, murtad. Muhammad pendusta, murtad. Lantas Rasulullah SAW mengarahkan orang-orang Islam dan orang yang bukan Islam lagi, belum Islam lagi, bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berkata, kalau itu daripada Muhammad, malah kalau lebih daripada itu, aku akan membenarkannya.
Kerana itu Nabi menggelar Abu Bakar sebagai Abu Bakar Siddiq, membenarkan. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, hari ini saya nak uji keimanan tuan-tuan. Cerita Isra Mi'raj ni boleh jadi cerita karut. Boleh tak? Boleh tak saya uji? Tuan-tuan percaya Isra Mi'raj ni? Percaya. Sekarang saya tanya, Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik apa? Burak. Okey, naik burak. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kita boleh percaya sebab ni zaman sains dan teknologi. Lepas tu Nabi naik langit pertama, jumpa siapa? Nabi Adam. Langit kedua, Idris dan Harun. Naik langit ketiga, jumpa Nabi Musa, jumpa Nabi ramai Nabi banyak Nabi, Nabi Zakaria, Nabi apa semua. Betul tak? Lepas tu masuk syurga, masuk neraka. Lepas tu jumpa Allah, ambil solat. Saya nak tanya satu soalan, tuan-tuan. Nabi Adam kan dah meninggal dunia, dah wafat. Nabi Idris kan dah wafat. Nabi Harun kan dah wafat. Nabi Musa kan dah wafat. Ni cerita apa ni? Rasa-rasanya Nabi mimpi, betul tak? Dia tak bergerak, dia mimpi je, betul tak? Kan dah wafat Nabi-Nabi sebelum ni. Tuan-tuan, masuk neraka, digambarkan orang dalam neraka ramai perempuan kena bakar, kena seksa dalam neraka. Bumi belum kiamat, alam ni belum kiamat, siapa dalam neraka tu? Dah goyang lah. Rasanya mimpi kot. Ada pula makcik seorang, ya ustaz, mimpi lah tu. Ini belum masuk lagi ni. Tuan-tuan, apa jawapan dia? Dalam syurga. Dunia belum kiamat, macam mana ada syurga? Ini pasal tuan-tuan, goyang kita. Tuan-tuan, jawapan dia, saya sendiri bertanya kepada Dr. Zulkifli Al-Bakri, dan dia berkata gurunya Dr. Ramadan Al-Buti di Syria bercerita, jawapan dia, wallahu alam, kekuasaan Allah, dan Allah itu melampaui masa, kerana masa adalah makhluk kecil yang dicipta Allah. Dan ada jawapan juga Ramadan Al-Burti dan Dr. Zulkifli Al-Bakri beritahu, itu di alam malakut, di alam malakut, alam yang lain, bukan cerita alam barzah. Allah mampu menghitung segala-galanya di luar kemampuan kita. Apa jawapan seterusnya tuan-tuan dan perempuan? Susahlah ustaz nak faham, saya bagi senang faham. Tuan-tuan, saya ni lahir tahun 1974, Piramli dah lama mati dah, tuan-tuan. Tapi Piramli 2 malam lepas ada kat Umadan keluar cerita apa? Cerita apa bondo tu? Yang itulah Ismin Ulam Raja. Apa cerita? Piramli ada balik. Walaupun Piramli dah mati, Piramli ada kat rumah saya. Yang kau dah tahu muka dia, muka pun muka penipu kan, cakap tu. Syok betul. Yang kau cerdik pandai, kenapa boleh kena tipu dengan dia? Saya suka dialog tu. Tuan-tuan dan perempuan, apa berlaku? Piramli ada lagi, Ahmad Nesfu ada lagi. Kalau canggih, Siti Nurhaliza berapa kali nyanyi kat rumah saya. Dia kat Bukit Jalil nyanyi kat sana, tapi sampai kat rumah saya live. Ni live Facebook ni. Dulu TV gedabang, sekarang TV kecil live Facebook. Saya bercakap kat sini, orang yang tengok live ni dengar saya cakap sebijon. Tapi tuan-tuan dan perempuan, siapa yang bagi idea buat live ni?
Siapa yang mengizinkan frekuensi ini dirakam dan dipadukan, dipadatkan masuk handphone ni jadi bentuk je ni? Siapa? Allah. Kita kata manusia hebat. Agaknya siapa yang lebih hebat, manusia atau pencipta manusia? Allah lebih hebat. Mudahnya dia nak buat benda ni. Faham tak? Dah cukup lah, terjawab. Tuan-tuan dan puan, Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam hari daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, kenapa tak sebut Mekah? Masjidil Aqsa, kenapa tak sebut Palestin? Dengar betul-betul saya cakap ni. Allah tak pandang negara lah. Allah tak pandang daerah. Allah tak pandang dun. Allah tak pandang parlimen mana pun kau. Allah tak pandang mana. Kalau tanah kau kat mana. Saya kaya Ustaz, tanah saya ada kat Hawaii, adalah 8 batu tanah. Ustaz, saya kat Sejangkang, Sekangkang Koro tanah dan tak nak solat. Banyak ada jenis tu. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, negara di sisi Allah tak ada nilai. Tak ada nilai. Tetapi yang bernilai dalam sesebuah negara, masjid yang dipenuhi oleh jemaah macam ni. Syabas dan tahniah pada saf kepimpinan masjid, semua AJK yang ada, dan jemaah-jemaah yang memakmurkan rumah Allah ini. Wallahi, Allah hanya memandang mulia kepada mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Teruslah datang sehingga anda menghembuskan nafas terakhir di dalam rumah ini. Kena ada niat, tuan-tuan, kena ada doa. Tuan-tuan, Masjidil Haram Allah bagi keistimewaannya. Keistimewaan Masjidil Haram apa dia, tuan-tuan? Siapa buat satu fardu, Allah gandakan seumpama dia melakukan 100,000 fardu. Sebab tu orang ikut jemaah umrah saya. Tiap tahun saya pergi, tuan-tuan, alhamdulillah. Walaupun saya sakit, walaupun operation, baru buang kanser dalam perut saya kat sebelah sini, lebih kurang besar ketayap ni, berat dia 1 kilo. Doktor kata dekat nak 10 tahun duduk dalam badan saya. Dan kanser tu dah merebak kepada usus saya. Usus saya terpaksa dipotong. Yang kena kanser tu dipotong 1.4 meter. Sakit. Pergi juga masjid, sakit dia sampai hari ni. Salah duduk, naik kereta tergentak, demam. Ini tengah demam lah ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pesan pada jemaah umrah, sampai je Masjidil Haram, lepas habis umrah, kita berhenti sekejap, tuan-tuan. Kita bagi laluan kepada seruan azan. Berat sana jadi mic ni. Berat. Ini letak dekat klip ni, okey. Pasal ni ada.
Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Rahman, Alhamdulillah ya Rahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam hari daripada Masjidil Haram. Masjidil Haram kenapa tidak disebut Mekah, hingga ke Masjidil Aqsa kenapa tidak disebut Palestin? Kerana dunia ini tidak akan bernilai. Tempat yang paling mulia dalam dunia ini adalah rumah-rumah Allah. Rumah Allah. Negara itu tidak akan bernilai walaupun sebesar sayap lalat pun di sisi Allah. Bumi ini tak ada nilai di sisi Allah kecuali rumah-rumah Allah. Saya pesan kepada jemaah yang mengikut umrah, sampai jadi Masjidil Haram, selesai je buat umrah, jangan duduk, jangan rehat. Rehatlah dengan salat. Banyakkan salat qada. Ya, hari ini kita berjubah, hari ini kita berserban, hari ini kita jemaah masjid, hari ini memang kita dah bertaubat. Tapi tolonglah pujuk hati kita, buang perasaan mulia, masukkan perasaan senang tiasa berdosa. Mungkin zaman kita remaja, kita ada tinggal solat dengan sengaja. Mungkin zaman kita muda, kita pernah tinggal solat, dan mungkin kerana kita alfa dan lupa. Jom pujuk hati kita, qada solat sekadar mana yang kita mampu. Ustaz, ada ulama kata tak perlu qada salat, cukup dengan taubatan nasuha. Ada mufti kata tak perlu qada salat, cukup dengan taubatan nasuha saja. Jom saya bila diisytiharkan kanser, dah buang ketumbuhan, doktor siap, ada doktor beritahu anggaran hidup saya hanya mampu bertahan di atas muka bumi ini sampai 20 hari bulan 1 2018 sahaja. Alhamdulillah, berkat doa orang ramai, alhamdulillah Allah masih hidupkan saya lagi. Dan dalam saki-baki umur ni, saya qada salat mana yang mampu. Seingat saya lah, saya tidak pernah tinggal salat dari umur 9 tahun. Tapi saya banyak kali masuk hospital, kemalangan, operation lutut 5 kali, dan macam-macam lah. Alhamdulillah, saya takut solat saya tak sempurna. Saya dah dapat notis pemotongan nyawa. Kalau kita duduk rumah tak bayar bil elektrik 3 bulan, dapat notis pemotongan elektrik. Saya dah dapat notis pemotongan nyawa. So saya bayarlah bil-bil yang tertunggak. Bayar bil tertunggak. Tuan-tuan, jom qada balik solat sekadar sebelum subuh 2 rakaat, solat qada subuh. Sebelum zuhur ataupun selepas zuhur buat 4 rakaat. Asar, maghrib, isyak buatlah. Tuan-tuan tak suka saya pun tak apa, tapi sebelum, saya tak yakin saya dapat bertemu tuan-tuan pada tahun hadapan. Tapi setelah saya sampaikan apa yang ada dalam ilmu saya sampaikan, terpulang pada tuan-tuan. Jangan dakwa saya di akhirat nanti. Wallahi tuan-tuan, tak ada kepentingan dalam ucapan saya. Tapi saya nak tuan-tuan ingat, perkara pertama dihisap di akhirat nanti adalah solat. Kalau sempurna solat kita tuan-tuan,
baru dihisap perkara yang lain. Jom qada salat. Bila saya banyak qada salat pada tahun 2017, apa berlaku tuan-tuan? Benarlah kata Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul tuan-tuan. Tahun 2017-18, masa tu pilihan raya, orang kalau membawang kau-kaunya, bubur cili, bubur bawang putih, bawang merah, siap blender sekali, hancur berkecai. Orang ajak membawang, saya tetap larang. Saya tak nak. Saya letih dengar orang bercakap. Saya kata minta maaf. Kalau kita solat tapi masih suka mengumpat, memfitnah, memaki hamun orang, jom muhasabah diri. Mungkin solat kita ada yang lopong masa remaja. Jom solatlah. Ingat, Isra' Mi'raj tak ada cerita banyak, cerita tentang solat, penghadiahan solat. Nombor 2, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selepas qada solat di Masjidil Haram, satu fardu Allah bagi pahala 100,000 fardu buat. Tak lama lagi bulan Ramadan, mudah-mudahan saya dapat beribadah dalam bulan Ramadan. Allah kata siapa buat satu fardu dalam bulan Ramadan, Allah gandakan kepada 70 fardu. Jom qada solat dalam bulan Ramadan. Cuma jangan qada ketika orang solat tarawih. Tak nak solat tarawih ikut imam, solat tarawih sama, lepas tu buat qada. Selesai tuan-tuan. Masjidil Haram di bawah pemerintahan Islam, Masjidil Al-Aqsa di bawah pemerintahan Yahudi lahanatullah. Dalam surah Al-Isra' ini, kalau kita baca ayat pertama cerita pasal Isra' wal Mi'raj, tapi ayat kedua, ketiga, keempat banyak menceritakan golongan-golongan Yahudi, strategi orang Yahudi dan kejahatan orang Yahudi bergabung dengan orang-orang yang munafik. Tuan-tuan, jom tengok balik kenapa ayat ni. Baca betul-betul surah Al-Isra'. Tak nak. Yahudi ni jahat tuan-tuan. Jahat orang Yahudi bukan sebab bunuh orang Islam, bom masjid, rampas tanah orang Islam. Jahat orang Yahudi bukan sebab membunuh ulama-ulama Islam, tapi jahat orang Yahudi membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul daripada bangsa Yahudi yang diutuskan oleh Allah. Jahat tuan-tuan. Orang Islam dipanggil Goyim. Protokol Zionis artikel 14 ke 21 mengatakan bangsa selain Yahudi adalah Goyim. Goyim manusia berketurunan babi. Memang membunuhnya mendapat pahala. Sedih, kesian tengok kebodohan orang Yahudi ataupun kelemahan orang Islam. Yang membunuhnya Kristian. Orang Hitler kan Kristian. Perancis, Raja Philip halau mereka Kristian. Yang menerimanya orang Islam di Middle East. Tetapi bila dia dapat kuasa, dia membunuh orang-orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, jom Masjidil Aqsa tahun 2017 selepas hari raya Korban, jemaah solat subuh seramai solat Jumaat. Jeneral Yahudi dulu pernah berkata, kami tidak pernah gentar dengan jumlah umat Islam selagi solat subuhnya tidak seramai solat Jumaat.
Tapi selepas hari raya Korban Aidil Adha 2017, bangkit satu gerakan subuh, memenuhi solat-solat di Masjidil Aqsa, seramai orang mendirikan solat Jumaat. Jumlah umat Islam pada hari ini 1.8 bilion. Jumlah penduduk bumi 6 bilion. Jumlah yang tidak beragama 2.5 bilion. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jom bangkit solat subuh. Pernah ditanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, kenapa udara subuh sangat segar? Kerana tidak bercampur dengan udara daripada mulut-mulut orang-orang munafik. Tuan-tuan, jom solat subuh berjemaah. Pernah sekali Erdogan, Presiden Turki, membuka Hagia Sophia untuk mendirikan solat subuh berjemaah di Masjid Biru. Tuan-tuan dan puan-puan, jumlah yang datang solat subuh berjemaah secara lebih kurang dan rambang dikira dianggar lebih daripada 3.8 juta umat Islam mendirikan solat subuh berjemaah daripada dalam masjid hingga melempah ke lebuh raya dan jalan raya. Ini mendatangkan ketakutan bagi bangsa Yahudi. Maka dibina pagar-pagar keselamatan, cek supaya orang masuk masjid, kan? Dan diculik lebih kurang 17 anak-anak Palestin, remaja Palestin, diseksa dan dibunuh, dicampak di tengah-tengah padang pasir. Selepas 2 minggu mayat mereka ditemui, tapi masih mengalir darah yang segar daripada tubuh mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kenapa saya bercerita benda ni? Kena ingat, Isra' Mi'raj berlaku sebab 3 perkara. Pertama, penghadiahan salat daripada Allah kepada umat manusia. Allah mengurniakan salat 50 waktu, tapi ditawar oleh Nabi 9 kali dapat 5 waktu. Ingat. Dan kedua, tuan-tuan dan puan-puan, salat peristiwa Isra' Mi'raj ada ujian keimanan. Orang nak mendirikan solat subuh besok pagi, diuji keimanannya. Bukan senang nak merempuh sejuk subuh, bukan senang nak tutup aircon, bukan senang nak bangun pagi, nak mandi pagi, nak berus gigi, nak ambil wuduk, nak start motor pergi ke masjid. Bukan senang, tetapi itu ujian keimanan untuk istiqamah solat jemaah. Tuan-tuan, yang ketiga, Nabi ditimpa dengan tahun kesedihan, kematian bapa saudara yang dianggap bapa sendiri. Nabi tak ada ayah dan tak pernah melihat wajah ayahnya. Nabi hanya tahu kubur ayahnya di Madinah selepas dibawa oleh di Madinah selepas ketika umur 6 tahun. Nabi tengok orang lain ada ayah. Tuan-tuan takkan faham perasaan anak yatim. Tuan-tuan takkan faham perasaan anak yatim selagi tuan-tuan ada ayah. Tapi Nabi tak ada ayah, tak ada mak, dibesarkan oleh datuk, kemudiannya dibesarkan oleh pakcik. Pakciknya siapa? Abi Talib. Abi Talib menjaganya ketika usia 12 tahun. Itulah tempat Nabi bermanja, Nabi dewasa atas bimbingan dan didikan Abi Talib. Tuan-tuan dan perempuan, tiba-tiba Abi Talib yang juga bukan sekadar keluarga, pakcik, ayah, tetapi dianggap sebagai pembela, meninggal dunia. Sedihlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya tuan-tuan, apa berlaku yang kedua adalah disebabkan peristiwa kematian isteri tercinta. Nabi sedih, Khadijah meninggal dunia. Dalam sepanjang hidup Khadijah
Khadijah tidak pernah dimadukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah memadukan isteri pertamanya, tak pernah. Dan yang ketiga, tuan-tuan, keadaan umat Islam yang dikepung di pulau juga tidak dipeduli, banyak mati kelaparan akibat dikepung di Bir Ali. Itu dia, 3 peristiwa kesedihan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, dalam masa yang ringkas ni, peristiwa Isra Mi'raj tuan-tuan dah dengar setiap tahun. Cerita yang macam-macam tuan-tuan dengar. Saya minta angle daripada ayat ni saja, ni pun belum habis lagi. Saya nak tuan-tuan dengar pesan saya, rayuan saya, jangan tinggal solat. Solat adalah ujian keimanan. Tinggal solat, tak solat, meruntuhkan iman kepada Allah. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ditimpa dengan musibah, kena kanser, janganlah bersedih, janganlah kemurungan, kerana sedih dan kemurungan tidak akan menyembuhkan penyakit anda, malah menjadi beban di atas dadamu dan menambahkan sakit yang kamu tanggung. Pujuk hati kita tuan-tuan, redha. Qala Rasulullah, qala ta'ala, anna inda zanni 'abdi bi. Allah ni ikut sangkaan hambanya, sangka yang baik-baik pada Allah. Nak sangka apa? Ini ujian daripada Allah. Ada di kalangan kita ditipu oleh kawan-kawan, buat perniagaan ditipu, duit hilang, kematian suami, kematian isteri, kematian anak. Jangan bersedih. Maka nak hilangkan kesedihan itu, balik redha kepada takdir Allah, berdamai dengan takdir Allah, patah balik solat. Solat adalah penyelesaian kepada semua masalah dalam dunia ni. Solat adalah penyelesaian kepada semua masalah jiwa di dalam dada ni. Solat adalah penyelesaian kepada semua masalah yang kita fikirkan, yang kita tak mampu nak selesaikan. Hanya dengan salat Allah boleh pertolongan, turunkan pertolongan. Itu kehebatan Isra Mi'raj. Hadiah paling besar untuk menggembirakan hati Rasulullah yang berada dalam keadaan kesedihan, umat Islam yang berada dalam masalah yang besar. Allah kurniakan salat, dan selepas salat turun, Islam tidak berundur setapak sekalipun, malah terus maju ke hadapan, membina empire dan negara Islam, dan juga akhirnya tersebar ke persekian alam dengan salat. Kalau cek balik surah Al-Mu'minun ayat 2, khashi'un. Siapa orang-orang yang berjaya? Orang-orang yang khashi'un, khusyuk dalam salat. Orang yang khusyuk dalam salat 5 minit, diberi tenaga 5 jam di dalam kelas, di dalam dewan kuliah, dia ada daya fokus yang luar biasa. Tidak akan gagal bagi mereka yang fokus dalam kejayaan. Tidak akan gagal bagi mereka yang fokus dalam perniagaan. Tidak akan gagal bagi mereka orang yang fokus dalam agama. Tidak akan gagal bagi mereka yang khashi'un, khusyuk dalam salat. Tetapi umat Islam lemah pada hari ini kerana dah ditanggalkan satu rantai daripada hati umat Islam, iaitu khusyuk. Kejapkan solat, tengok berapa ramai yang menguap. Allahu Akbar, imam pembaca, dia pun baca Al-Fatihah, Alhamdulillah ya Rabb Ar-Rahmanir Rahim. Menguap. Yang menguap dalam solat tu, lepas bagi salam tak menguap dah. Syaitan punya kerja. Ingat, musuh kepada manusia, adu mubin adalah syaitan.
Syaitan tidak mahu manusia khusyuk dalam salat. Itu tak apa yang menguap, yang lebih hawa daripada menguap ada. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Ar-Rahmanir Rahim. Apa punya kunyit lah orang macam ni, tuan-tuan. Dalam bau jering, petai. Elok-elok lah depan Allah ni, depan Allah. Cuba kau menghadap yang di Pertuan Agong. Ampunlah tuanku, beribu-ribu bau kena penampang lah. Kalau sedawa, ampun tuanku. Kita nak jumpa Allah, betulkan minda kita. Dan last, seorang Perdana Menteri, seorang sahabat Nabi, memimpin salat subuh berjemaah. Dia adalah Khalifah Amirul Mu'minin, bernama Omar Abdul Aziz. Omar ada seorang musuh. Musuhnya saya lupa namanya. Dia telah merendam pisau belati yang bercangkuk tu, pisau belati, dalam bisa dan racun selama 2 minggu. Pada pagi subuh itu, dia melari daripada pintu Masjidil Nabawi, daripada sana. Ketika Omar sedang berdiri, ditikamnya Omar. Ada 2 pendapat, 18 kali, 14 kali dicocok. Perut Saidina Omar terburai, dan kemudiannya Omar rebah. Dan pada pagi yang berdarah itu, hampir 14 orang telah dibunuh oleh Yahudi tersebut. Dan kemudiannya tuan-tuan dan puan-puan, Yahudi itu telah dikepung, dikelar lehernya sendiri. Seorang tabib yang ganti Saidina Omar solat ketika itu menjadi imam adalah Saidina Osman. Osman cepatkan habis. Bila habis dia semayang, terus rawat Saidina Omar yang menekan perutnya dengan tangan yang terburai. Seorang tabib telah memberi susu kepada Saidina Omar. Susu itu keluar warna putih, bercampur darah di bahagian perut Saidina Omar. Omar pengsan. Tiba-tiba Umar tersedar. Dia panggil anaknya, kau ambil air. Ayah, nak buat apa air lagi ayah? Tadi dah bagi susu, susu keluar ayah. Aku nak air bukan untuk diminum. Aku ingin berwuduk kerana aku belum selesai solat tadi. Saidina Umar dengan penuh kesusahpayahan mengambil wuduk dalam keadaan berdarah. Dia terus melakukan solat. Akhirnya sebelum dia meninggal dunia, banyaklah pesan dia, tapi antara pesan dia sebagaimana pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggal solat. Pesan dekat anak kita, jangan tinggal solat. Cukup tuan-tuan, saya minta maaf, saya tak boleh hurai panjang sebab masa yang diberikan saya kepada saya terlalu pendek. Sebab saya ni kalau bercakap satu ayat tu terlalu huraian saya terlalu panjang. Mudah-mudahan menambah ilmu, menambah iman, dan bangkitlah beramal. Beramallah sepuas-puas hatimu sebelum anda dijemput oleh mati. Jom kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami,
dosa kami pada ibu dan ayah kami, dosa kami pada pasangan hidup kami, dosa kami pada anak-anak kami, dosa kami pada agama kami, ya Allah. Ya Allah, anda hidup ibu dan ayah kami penuh dengan dosa, ada solat yang ditinggalkannya. Tolonglah ya Allah, makbulkanlah doa kami pada malam ni. Kau ampun semua dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Jangan kau benarkan mungkar dan nakir memukul tubuh ibu dan ayah kami, ya Allah. Jangan kau sempit dan gelapkan kubur ibu dan ayah kami, ya Allah. Tolonglah ya Allah, hidup ibu dan ayah kami terlalu susah dalam membesarkan kami, ya Allah. Tolong ya Allah, makbulkanlah doa ini. Kami terlalu rindu pada ibu dan ayah kami, ya Allah. Temukanlah kami dengan ibu dan ayah kami di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keturunan yang saleh wal musleh, ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keturunan yang mendirikan salat, ya Allah. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat, ya Allah, walaupun satu waktu, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud kepadamu, ya Allah, agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegas berdiri dalam mempertahankan Islam di bumi ini, ya Allah. Beri juga taufik dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami yang belum Islam, dan sahabat-sahabat kami yang belum Islam, ya Allah. Sebagaimana Kau campakkan hidayah kepada Sayyidina Umar, begitu juga kepada Khalid ibn Walid, ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan kemuliaan Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur dan penuh dengan hasad dengki, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saat yang paling indah dalam hidup kami, ya Allah, apabila kami sujud kepadamu, ya Allah. Dan andai Kau mengambil nyawa kami ketika kami sedang sujud kepadamu, ya Allah, itu adalah penghormatan yang paling mulia untuk kami yang kerap melakukan dosa. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, murahkan rezeki mereka, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna padamu, ya Allah. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin memeluk tubuhnya yang mulia, ya Allah. Kami ingin melihat Nabi kami senyum pada kami, ya Allah. Tolong ya Allah, beri kami kekuatan untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki kalau ada bahasa saya mengguris hati.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.